Okey. Assalamualaikum. Salam sejahtera semua. So, hari ni special sikit gang. Saya berada dekat JPJ, KL. Bahagian kejuruteraan otomotif. Special sikit. Konten ni memang special. So, hari ni kita bertiga. Jadi, kita akan membincangkanlah topik-topik berkenaan dengan otomotif. Pasal lubas suai. Banyaklah benda yang ramai orang tanya. Macam saya ada posting soalan pun. Apa soalan nak ditujukan kepada JPJ pun ramai juga orang komen. So hari ni kita nak interview diorang. Kita nak tanya pihak JPJ sendirilah. Apa soalan-soalan biasalah yang mungkin ramai kat luar sana yang tak tahu. So hari ni kita terangkan, kita rungkaikan kita ada panel pertama. Tuan Habib ni mungkin boleh introduce sikit lah kan. Okay, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni selamat pagi lah, waktu pagi kan. Nama saya Engineer Nur Habib bin Muhammad Kamil lah. Saya selaku kat sini Ketua Bahagian Kejuruteraan Otomotif JPJ Wilayah Kuala Lumpur. So dekat bahagian ni macam yang galeri kita kan, jika ni tahu, kita ni memang bahagian teknikal kenderaan. Dekat JPJ ni kita lah yang maknanya kita yang uruskan lah. Okey. Dah berapa lama tuan? Okey, kalau ikutkan saya dah lebih kurang 10 tahun lah. 10 tahun di JPJ ni, 10 tahun, dan di jabatan ni kita dah 10 tahun pun di bahagian teknikal ni je lah. Kita otomotif ni lah. Okey. So kita panel kedua kita. Saya Rahman Shah bin Samsudin. Saya selaku pembantu pada engineer Tuan Habib lah. Saya dah berkhidmat 15 tahun lah di JPJ ni. Dan kita orang pun memang samalah. Maksud dia di JPJ ni memang bahagian teknikal saja. So berkaitan teknikal kenderaan ni memang kalau di Kuala Lumpur bahagian ni lah yang akan uruskan. Daripada dia nak tukar enjin ke, nak modify apa benda yang berkaitan kenderaan tu, dia bahagian ni lah. Okey. So maknanya sebelum diorang pergi Puspakom, diorang harus ke sini dulu ke macam mana? Okey, contohlah kita bagi satu kes untuk permohonan tukar enjin. Okey. Ni yang tukar enjin ni biasa ni kira perkara yang memang ada. Urusan tu memang setiap tahun, setiap hari memang general punya urusan lah. Biasanya proses tukar enjin ni dia memerlukan urusan daripada pihak kita lah, pihak Jabatan Pengurusan Bahagian KA ni, kita panggil KA lah, Kejuruteraan Otomotif ni. Sebelum maksudnya bila mana dia orang nak endorse tu, bila nak endorse di Puspakom, mana-mana dia ada banyak kategori lah. Antaranya kenderaan pasendirian. Contohnya kenderaan pasendirian yang mana dia punya sisi dia nak melebihi 30%. Maknanya daripada sisi asal tu melebihi 30%, dia kena mohon dengan kita. Mana-mana yang nak tukar sama sisi, sama model, terus kepada Puspakom. Kita cerita ni yang modified lah. Okey. Kalau yang standardnya terus pergi ke Puspakom. Dia saya tambah sikit lah yang Tuan Habib explain tadi. Untuk persendirian ni dia ada kebiasaannya dia dua kategori yang dia akan apply yang kita. Satu yang Tuan Habib cakap tadi melebihi 30%. Satu lagi yang berlainan buatan. Berlainan buatan ni contohlah banyak yang orang buat sekarang ni, contoh Naza masuk enjin Nissan. Betul. Ataupun BMW orang masuk enjin Supra 1J. Betul. Itu semua benda-benda yang macam tu dia kena mohon dengan kita. So maknanya dia mohon tu untuk dapatkan apa tu? Untuk dapatkan kelulusan untuk menukar enjin tu. Maknanya dia orang akan dapat satu surat. Dia dapat satu surat kelulusan. Dia akan dapat satu surat kelulusan, dan surat kelulusan tu akan dibawa masuk bersama pemeriksaan di Puspakom nanti. Okey. So maknanya kat Puspakom nanti takkan ada tanya apa-apa lah pasal dah tukar ke apa kan. Okey. Dia ada lagi. Proses dia ni itu satu step lah orang cakap. Lepas dia dapat surat, dia kena bawa kenderaan dia untuk inspection di Puspakom. Okey, di Puspakom ni barulah dia orang akan check fizikal. Untuk DJPJ, untuk mohon kelulusan ni, kita tak cek fizikal, tapi jika ada keperluan kita akan cek. Maknanya sebarang pemeriksaan tadi dilakukan di Puspakom. Tapi sekiranya kadang-kadang pemilik kenderaan kadang-kadang dia was-was ataupun ragu-ragu, dia tak pasti yang betul ke cara pemasangan ataupun ada ubah suai apa tu. So dia ada yang setengah tu dia akan datang kepada kita, dia akan rujuk kita dulu. Yang tu pun kita boleh bantu. Kita cuma okey, ada ubah suai. Contohnya yang kalau berlainan model, berlainan buatan ni, kok banyak macam mana pun dia ada ubah suai mounting tu. So ubah suai mounting tu yang kita kena check. Kalau kata kita check,
dia ada gangguan. Mhm. Tu dia kena buat permohonan lain, nanti kita akan keluarkan surat kelulusan lain. Okey. So maknanya, tapi kalau paling afdal diorang datang di sini terus minta tolong check kan. Buat Tapi pengesahan. untuk kes yang berlainan model lah. Ya. Tapi kalau setakat tukar kadang-kadang tu dia memang one to one mounting tu tak ada masalah. Terus je Biasanya Puspakom lah. yang terus ke Puspakom je kalau dah dapat surat tu. Dan dia lebih 30% tu baru dia mohon. Kalau tak lebih tu tak boleh mohon kan, tadi kan saya cakap tadi. So kalau yang ada rasa enjin yang dia tukar ni ada pengbosan mounting, dia boleh terus datang rujuk kat kita. Okey. So kita akan check sama ada mounting tu selamat atau tak selamat untuk digunakan. Okey. Itu kalau orang cakap tu berlainan enjin. Betul. Pengubahan mounting kan. Yeah. So kalau macam contohnya kereta saya sendirilah. Daripada sisi kecil kepada sisi besar. Okey. Mounting sama. Ya. Enjin yang dari model yang sama. Yeah. Jadi macam mana? Okey, kalau pengubahsuaian dia tu agak besar juga. Okey, betul. Okey, kalau yang macam kes yang ada pagi ni yang bagi kita tengok tadi tu, kenderaan BMW buat tukar enjin. Tapi sisi dia melebihi daripada sisi asal, melebihi 30%. 30% lah. Okey. Maknanya dulu pakai 1.6. Sekarang dah pakai 3.0. So dia dah melebihi daripada sisi asal. So bila kita check kenderaan tadi tu, bila kita dapati contoh dia tak ada ubah suai mounting. Okey, ubah suai mounting tu satu hal lah. Tapi dari segi spek dia punya performance, maksudnya bila dia dah melebihi sisi asal tu, dia mesti ada ubah suai yang melibatkan keselamatan. Contoh dari segi kecekapan brek, dari segi macam mana sistem apa orang panggil suspension dia, dan apa yang melibatkan keselamatan ataupun kecekapan untuk enjin tu, orang cakap beroperasi lebih daripada sisi asal tu, yang tu kita kena tengok balik. Maknanya bila mana kata ada model yang macam yang sama, ada model yang sama dan menggunakan sisi yang besar tadi tu, kita akan check balik lah sama ada spek yang digunakan tu ada spek yang sama ataupun just dia tukar enjin je. Maknanya lain-lain dia tak ada buat ubah suai. Yang itu kita kena check betul-betul. Untuk bahagian kejuruteraan otomotif ni, kalau dekat Malaysia ada berapa banyak? Di setiap negeri ada satu je. Ada satu? Ya. Okey. So maknanya diorang akan pergi ke kawasan yang terdekat. Pergi kawasan yang terdekat di JPJ negeri sahaja. JPJ negeri sahaja. JPJ negeri saja. Betul. Macam tadi ada tanya macam mana proses. Contohlah, diorang tak faham macam mana nak mohon. Senang je. Macam sekarang kita dah boleh online lah untuk buat tukar enjin ni. Maknanya dia boleh email kepada kita ataupun dia hantar permohonan kepada kita. Contoh yang melebihi 30% tadi tu, dokumen dia pun just borang surat custom yang dia beli enjin tu. Okey. Kita panggil K1 custom, dan juga resit belian enjin tu. Okey. Yang itu maknanya kita bila kita kata benda tu semua dah complete ada, kita proses, nanti surat tu kita akan emailkan kepada pemohon tadi, pemilik tadi lah. Ada apa-apa bayaran? Tak ada. Di JPJ kita tak ada bayaran. Bayaran hanya di Puspakom nanti untuk pemeriksaan je lah. Just in case kalau kata nak tengok kereta tu baru dipanggil. Ya, in case kalau kita rasa ni tak pernah ada model macam ni, tak pernah ada kes yang macam ni, contoh ni special case, baru kita akan rujuk pada pemilik untuk hadir lah, untuk kita buat pemeriksaan kenderaan tersebut. Okey. Betul lah. Okay, saya tambah sikit yang pasal bila orang upgrade enjin kan. Dalam syarat surat kita tu pun dia memang ada cakap kecekapan brake semua perlu di upgrade lah. Perlu ditambah. Kan bila melebihi 30% ni semua memang kena tambah. Tapi yang kesnya macam kereta Cik Olia ni, kenaikan enjin tu terlalu besar. Tapi macam Cik Olia cakap, benda tu memang ada yang model macam itu. Itu yang kita kena tengok balik, dan kita perlu tengok banyak sudut lah. Macam Tuan Habib cakap tadi, dari segi keselamatan, dari segi suspension dia macam mana. Boleh ke kereta yang enjin dulu 1.6 nak diletakkan enjin 3.0 tu, boleh ke dia, mampu tak dia untuk bertahan dengan enjin tu? Itu yang kita kena tengok lah. Sebab BJPJ ni sebenarnya kita mengutamakan keselamatan lah. Kan? Kalau apa-apa kelulusan pun, misalnya kita luluskan benda tu dan apa-apa jadi, ada isu-isu teknikal, orang yang pertama yang akan dicari ialah bahagian ni lah. Okey. Kita Sebab bahagian ni yang meluluskan Ya. itu tadi. Ya. Okey.
Okey, tanggungjawab tu berat juga. Berat. Berat. Memang kita ni tak kadang-kadang macam yang surat kelulusan tu kita keluar, kita tak tengok kenderaan. Kan? Tapi kita lah permulaan dia yang membenarkan benda tu terjadi. Kalau daripada dia mohon tu kita dah tak bagi, dia tak boleh buat penukaran enjin tu. Maksud dia misalnya dia tak dapat surat kelulusan tu kan, yang syarat-syarat tadi tu kan, dia tak dapat. Dia ada faktor-faktor lah yang kita tak bagi tu. Kalau cerita faktor tu banyak. Tapi salah satu dia macam tadi lah, kalau perubahan terlalu besar dan tak ada faktor keselamatan, kita tak akan benarkan lah. Betul. Kita tak melibatkan apa-apa runner ke apa ke kan. Tak betul. melibatkan orang tengah. Macam owner sendiri dia nak pergi, dia nak kira orang cakap settlekan kereta ni lah. Betul. Dia nak buat sendiri lah. Buat sendiri lah proses enjin tu. Macam Okey. mana dia punya prosedur? Prosedur dia macam yang kita jalankan tadi. Dia boleh upload borang. Kita ada borang dekat website kita, jpj.gov.my. So dekat situ ada bahagian kejuruan otomotif, dia ada borang permohonan. Sebab kita ni bukan tukang enjin je, kita ada pelbagai permohonan ubah suai teknikal. Tapi yang lebih banyak kita cover untuk kenderaan perdagangan lah. Untuk individu, untuk kenderaan persendian, kebanyakannya kes yang tukang enjin ni lah. So bila mana dia dah upload borang, dia dah macam saya cakap syarat dia tadi, dia ada lampirkan custom form, dia ada sijil receipt belian enjin. Bila benda tu dah complete, dia hantar kepada kita akan proses. So bila mana tak ada masalah, maknanya semua dokumen tu original lah, maksudnya dokumen yang kita lengkap baru kita proses. So bila dalam masa 1 ke 3 hari, biasanya dalam 3 hari bekerja, surat tu akan dapat lah kepada pemilik tadi tu. So dia akan dapat satu surat kelulusan, and then dia boleh pergi ke Puspakom untuk bawa. Tapi macam sekarang Puspakom dia kena booking. Dia dah booking untuk pemeriksaan, kita panggil pemeriksaan khas. Pemeriksaan khas untuk enjin lah. Okey. Bawa sekali dengan surat tu. Cuma kalau kata macam staff tadi kalau kata ada masalah, contoh dia dah buat tukar enjin, sebab kita tak lihat enjin tadi, betul? Maknanya dia dah mohon, sekiranya berlaku masalah, ada gangguan dekat enjin tadi tu. Maknanya gangguan dia, yang maksud kita gangguan ni, tapak nombor enjin tu. Bila mana kata tapak nombor enjin tu ada gangguan, dia akan rujuk pada kita. So dia akan gagal lah tadi. Itu dah maknanya kesinambungan ni, kalau kata ada masalah tadi berlaku tu, dia akan datang balik kepada kita. Maknanya sana dah tak lulus, dia kena datang sini balik. Dan kalau dekat sini memang dia kena bawa kereta tu di sini. Ya. Nah itu kalau tadi saya sama sikit kan. Kalau gagal tadi, baru dia datang sini. Tapi kalau dia dah lulus, contohlah dia dah dapat surat tadi, dia dah pergi Puspakom dan Puspakom pun lulus. Lepas tu dia kena pergi endorse di bahagian pendaftaran JPJ tau. Jangan tak endorse. Kebanyakan orang kadang-kadang dia dah habis Puspakom, dia tak pergi endorse. Padahal dia dah lulus. Padahal dia dah lulus dah. Tapi dia tak pergi pendaftaran, pergi endorse. Tergantung dalam sistem ni. Dia tak tergantung. Dia tak tukar lah. Kiranya dia belum buat habis proses tu, maksud dia belum endorse, belum sah tukar enjin tu. Itu banyak orang kadang-kadang banyak miss tu. Kena tengok banyak. Kena ingat dah dapat surat, pergi Puspakom, dah lulus Puspakom, pergi bahagian pendaftaran untuk endorse. Endorse ni orang cakap tukar nombor enjin tu dah. Pindaan nombor enjin tu. Dah dapat pindaan, dapat satu geran VOC baru, nombor enjin baru, itu baru proses satu lengkap. circle yang lengkap untuk tukar enjin. Okey, sekiranya saya sambung balik masuk. Kalau ada gangguan, gagal di Puspakom. Contohlah, gagalnya ada banyak. Gagal brake lah. Salah satunya yang familiar, biasa gagal brake lah. Kecekapan brake tak melebihi 60% tu. Dia tak dapat yang tu. Itu dia kena upgrade lah brake dia, ataupun dia pada kena repair lah. Kan? Lagi satu gagal yang familiar juga, nombor enjin diganggu bahagian. Bukan diganggu jin Bukan diganggu. Nombor tu diganggu. Tempered. Bahasa Inggeris dia tempered. Okey. Bila enjin tempered ni, dia kena patah balik ke JPJ. Di bahagian KA ni, bukan pendaftaran. Kalau lulus baru pergi pendaftaran. Kalau gagal jumpa balik bahagian kejuruteraan otomotif ni balik. Dia kena rujuk di sini. Maknanya surat yang first tadi dah tak laku dah. Tak laku dah. Itu dah kena tolak tepi dulu. Dia kena, ini dah proses lain dia panggil. You dah gagal sebab ada nombor enjin ganggu. Dia datang ke bahagian otomotif ni, kita akan periksa kenderaan dia. Betul. Dan proses ni dia makan masa.
Sebab kita nak menentusahkan nombor enjin tu betul-betul genuine. Kalau kita boleh tengok, kadang-kadang ada kes yang kita boleh tahu, oh ini memang betul-betul genuine. So itu tak makan masa. Tapi kadang-kadang kita tak dapat nak tentukan tu, kita kena rujuk ke jabatan kimia. Bila dia melibatkan jabatan kimia ni, dia makan masa yang panjang. Dia ada Boleh macam saya estimate dia ada 3 ke 6 bulan lah. Dia ada minor, dia ada macam kes gangguan minor major lah kita panggil. Kalau yang minor ni yang macam kadang-kadang gangguan macam karat. Contoh karat yang halu-halu yang tapi nampak tak nampak kan, yang kotor. Contoh yang kadang-kadang di Puspakom ialah kita mata semua lain-lain kita tengok oh ni ganggu, tapi di tempat kita dah cuci bersih-bersih. Okey, tak ada gangguan, original. Kita lepas. Tu yang minor, kalau yang major ni ada kesan ketukan lain. Dia punya tapak dia dah digosok. Maknanya mungkin dulu enjin lain. Lepas tu ada satu pihak contohlah beli kat mana-mana, pihak tu yang dia dah ubah dan sebagainya, dia jual pula enjin tu kepada kita. So pihak pabrik ni tanya lah kita pun betul. Macam tu lah. Maknanya setiap orang cakap tu setiap owner tu kena pandai juga. Betul. Kena ada ilmu lah. Kena ada ilmu. Betul. Bapa nak tukar enjin ni kan. Yelah, kita faham lah kadang-kadang setengah owner ni dia tak tahu, tapi tak tahu dan tak ada pengetahuan benda-benda ni. Tapi untuk mengelakkan masalah besar kan, seloknya waktu beli enjin tu, tengok dulu nombor enjin. Kadang-kadang benda yang ada gangguan ni, kita boleh terus tengok je. Walaupun kita tengok nombor ni macam pelik-pelik sikit, ada kasar-kasar ke, kan, cala-cala ke, berhati-hatilah. Lagi ada masalah. Kadang-kadang harga dia murah. Ada enjin harga murah. Kadang macam biasalah yang mana main half-cut, bila enjin dia dah tahu harga dia beribu. Bila satu part ni, ada compare kan harga dia murah. Mesti kat situ mesti ada lah. Orang cakap ada dia punya something. Tapi orang nak sangat jackpot ni. Betul. Dia nak jackpot tapi janji murah kan, janji murah boleh pasang jalan. Tapi itulah dia punya pengakhiran dia macam ada masalah lah. So banyak kerja lagi. Kan duit dah keluar, kos dah pergi apa semua sini. Masa dah habis adalah enjin tu tak boleh pakai dah. Maknanya kita pun boleh ada sampai satu tahap kita blacklistkan enjin tu. Kalau kata dia dah mengganggu, macam tadi ada proses kimia. Kalau kata proses kimia tu pun memang kata ada ganggu, kita check pun memang dah teruk ganggu dia, last kali hujung dia kita bagi show untuk tukar enjin lain. Enjin tu tak boleh pakai dah. Enjin tu tak boleh pakai. Enjin tu tak boleh pakai, dia kena cari pula enjin lain. Untuk tukar enjin tu. Dah kos lagi tambah. Rugi 2 kali lah. Jadi seeloknya orang cakap tu kena ambil tahu jugalah. Jangan seras bulat-bulat pada bengkel. Ya, kadang-kadang bukan saya nak nilah bengkel, minta maaf lah. Ada bengkel yang tak tahu pun pasal bab ni. Kadang-kadang yelah, kita pekerja kadang-kadang orang asing, kita pun tak tahu. Yang tukar enjin nombor ketuk pun ada. Benda-benda macam ni biasa kita orang jumpa. Maknanya nombor dah tak nampak, dia kata bos, nombor tak nampak bos. Custom ada. Okey, ikut nombor pada custom lah. Dia pun beli phone dia sendiri. Ketuk sendiri. Pada dia ada nombor enjin, tapi dia tak tahu yang ketuk tu dah kira ganggu dah. Itu dah kira gangguan dah. Ketuk sendiri tu tak boleh tahu lah. Janganlah buat bang, janganlah buat macam ni bang. Jangan anaya orang. Jangan anaya orang, dan pada saya janganlah nak try. Sebab kita orang yang duduk dalam bidang ni boleh kata dah ribu ke puluh ribu dah kita tengok nombor enjin ni. So orang cakap kalau kita tengok tu kita tahu benda ni original ke tak original. Dan kalau peminat-peminat kereta pun biasanya dia tahulah setiap kenderaan tu dia ada identiti dia dan dia ada font dia tersendiri. Contoh Honda font dia macam ni, Toyota ada lekuk-lekuk. So kita tengok pada tu pun kita dah boleh tahu dah kadang-kadang ada gangguan ke tidak. Ni main tukar phone sendiri je. Main phone sendiri beli. Sekarang Shopee dah banyak lah. Benda pun dah ada. Okey.